Maknanya dalam barat, let the punishment fit the crime. Ini prinsipal. Maknanya kadar itu biasa sesuai dengan jenayahnya. Kalau jenayahnya tak bisa jemaat, takkan kita nak sebat dia satu kali pula. Misalnya. Kalau jenayahnya berat sangat, takkan kita suruh dia bayar RM5 contoh. Jadi let the punishment fit the crime, dan ini memang digunakan dan memang diamalkan dalam banyak culture dan juga agama lain. It's present in the ancient Jewish culture, is shown by its inclusion in the law of Moses. Dan juga itu prinsip itu, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Dari itu kisos. Sebab dia punya root tu sama, Abrahamic religion. That phrasing in turn resembles the older code of Hammurabi. Jadi memang kesalahan-kesalahan ini ada. Apa yang ditekan kita? Judgment of whether punishment is appropriately severe can vary greatly between cultures and individuals. Jadi dia berbeza mengikut culture dan juga religion misalnya. Okay? Siapa pernah tengok cerita Braveheart? Saya tanya dia. Cerita Braveheart. Siapa nama hero tu? yang Hero tu, dia dan tokoh-tokoh kalau kita belajar zaman gelap di barat, mereka yang menentang raja-raja, pemberontak yang menentang raja itu, kalau ditangkap dia kena mutilated. Hukumannya tu sangat kejam. Dia kena, itu paling kejam, dia kena potong. Kalau dia lelaki, semua kena potong. Kerat 4, gantung dekat London Bridge, lepas tu kena seret. Baca hukuman zaman King George ke King John, zaman abad ke-13. Apabila Magna Carta tu sebelum perlembagaan Magna Carta tu dibuat, sebelum itu semua zaman peperangan. Jadi pada zaman-zaman tersebut, siapa yang memberontak, hukumannya memang sangat kejam dan zalim. Itu memang kejam dan zalim. Jadi dia berbeza mengikut tempat. Kalau di China apa sebagainya, pancung tu. Tipuan kan? Pancung kan? Pada dia itu. Jadi semua hukuman ni retributive punishment. Electric chair. Apa sahaja dia kata potong tangan zalim. Electric chair ataupun suntik racun pada orang mati kan. Itu pada kita mungkin tak, tapi pada barat mungkin itu lebih terhormat atau lebih kejam ke, saya tak tahu. Dia berbeza ikut masyarakat masing-masing. Ada yang kita tengok, ada kaum aborigin kat mana kan, yang disiat-siat kulit orang semua tu kan. Malaysia lah. Ada yang mentah-mentah. Okay. Terusnya proportionality requires that the level of punishment be scaled. Ini konsep proportionality. Dia mesti proportionate. Tadi kadarnya tu dalam Islam ada konsep ukubah ataupun hukuman yang berdasarkan kadar yang diberikan. Dan kadar itu ditentukan oleh dalam konteks itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara kata yang dikatakan tadi. Ini dalam konteks surah Al-Baqarah. Kita selalu baca bulan Ramadan itu, larangan untuk mengambil isteri ketika beriktikaf di masjid, larangan untuk makan waktu puasa dan sebagainya. Dan dikatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Janganlah kamu menghampiri. Ini bukan kena hukum hudud, ini kalimah hudud dalam Al-Quran. Yang kata ni hudud lah, saya buat fatwa baru lah. Bukan kata kena hudud. Ini kalimah hudud digunakan nak menunjukkan bahawa itu had atau sempadan. Kalimah hudud dalam Quran juga di dalam ayat ni berkaitan dengan talak atau perceraian. Dinyatakan akhirnya bila dah dengan keadaan nak cerai, rujuk dan sebagainya, tilka hududullah fala taqtaluha. Itulah aturan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Jadi dia jelas ada banyak lagi dalilnya menunjukkan bahawa hudud dan juga kesalahan-kesalahan yang tadi itu bersumber daripada Al-Quranul Karim dan diperkuatkan dengan sunnah dan hadis. Yang keduanya ialah qisas. Qisas tadi yang eye for an eye, foot for foot tadi tu, konteksnya dalam Islam
Qisas melibatkan nyawa. Kalau mati, boleh balas bunuh. Luka-luka, balas luka-luka. Kecederaan pada badan anggota mangsa. Ulama fiqh dah bincang ni sampai detail. Saya adalah lawyer, kawan saya. Dia lawyer tapi di kalangan kawan lawyer accident. Cakap je accident kat mana, dia boleh tahu ini rugi berapa, ini ganti rugi berapa, 100,000. Oh, depan sikit, ini 50,000. Ni tulang belakang, ni doktor tahu. Jadi dia tahu setiap kesalahan tu berapa. Setiap jadi dia tahu value badan seseorang tu berapa. Kena kepala lagi mahal, kena kaki, tulang ni patah, tulang ni dia tahu. Jadi dia dah kira dah. Dia tahu berapa kesalahan tadi, kecederaan. Jadi ulama fiqh kita pun lebih hebat daripada itulah. Dia dah bincang lah macam mana kena lebam sebiji ke apa, semua dia dah ukur. Hingga kan terlalu detail perbincangan tu, akhirnya katanya tak apa. Kalau kata tak boleh kisas pun boleh bayar diat. Boleh bayar duit. Bayar sangat nak tumbuk bagi kena macam tu juga. Kau terlebih kan? Faham? Terlajak pula. Bagi sikit je sebelah. Lepas 2 hari. Ini bagi belah sini 5 hari. Dah. Kena esok pukul dia balik. Jadi bayar. Ambil je lah. Dah malam-malam ni. Serius lah itu. Contoh je lagi. Sebenarnya ayat ni daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni banyak ayat-ayat tentang, dan juga Al-Ma'idah, surah An-Nur lah. Banyak ayat-ayat berkaitan dengan hukuman. Ini tentang hukuman balas saja lah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Okey, ada 5 jenis. Sengaja, tak sengaja, luka, tak luka. Dia bunuh dan kecederaan. Sengaja dan tak sengaja. Islam beza. Jadi yang tadi, kisas sama ada dia balas bunuh atau dia bayar diat ni atau dia maafkan saja. Maafkan saja. Dengan ayat Al-Quran, wa innallaha yuhibbul muhsinin. Sifat ihsan itu antara lain ialah memaafkan seseorang walaupun kamu ada hak padanya. Ulama menceritakan man yuhibbullah, siapa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang memaafkan kesalahan. Contoh dari ulama, dia oleh Sahawa, dia bercontoh, kamu hutang saya 100,000 dan itu hak kamu, tetapi kamu susah, suka sebagainya, jadi saya tak ambil hak saya atas dasar ihsan, walaupun itu hak kamu dan tanggungjawab saya untuk bayar. Saya mengabaikan atau menghapuskan hutang tersebut. Atau dalam konteks hudud, dia bersalah tapi saya tak nak hukum dia, saya maafkan dia. Jadi ini dibenarkan. Dan akhirnya keluarga tadi boleh. Keluarga atau diri dia sendiri boleh. Okey, takzir. Selain daripada yang ni, 7 ni tadi, selain daripada ni, tambahan ni 7 campur kisas, semuanya itu jatuh kepada takzir. Takzir ni maknanya kesalahan jenayah atau bukan jenayah tidak termasuk dalam kategori 2 yang tadi. Oleh itu, takzir ni kesalahannya sangat luas hingga kan dia masuk perkara-perkara yang tidak ada hukuman secara khusus. Makan harta anak yatim, apa hukuman? Cari dalam Quran, cari dalam Ustaz itu. Rasuah, derhaka ibu bapa. Jangan berkata uff pun pada ibu bapa. Tapi apa hukumannya? Tak ada. Tidak berpuasa. Tidak puasa, tapi kalau makan kat gerai acong tu memang tak hak. Tapi tak ada dinyatakan apa hukuman macam mana. Tidak melakukan zakat, menipu dan sebagainya. Kalau kena menipu hari-hari kena hukuman kisah susah kan. Jadi dia tak ada takzir, umum saja. Kesalahan takzir amat luas, hukumannya boleh dilaksanakan daripada paling ringan. Ini yang orang minta tahu. Hukuman takzir ni apa? Di atas discretion ataupun budi bicara hakim. Dia boleh jatuhkan hukuman yang ringan seperti tegur. Sudah, jangan buat lagi, saya lepaskan kamu. Ini kesalahan pertama kamu. Kamu jangan buat lagi lepas ni. Boleh? Contoh. Ataupun buang negeri, ataupun penjara. Ini yang berat. Boleh. Dia boleh penjarakan, dia boleh buang negeri. Sebat pun boleh. Maknanya dalam kejadian takzir, kalau kesalahan itu serius, dia boleh menggunakan hukuman sebat. Contohnya, walaupun orang tu tak berzina, walaupun orang tu tak minum arak, tapi dia boleh guna sebat. Tapi jangan ada sebat lebih pula. Tadi kadarnya kan, dia kena takzir tapi lebih daripada 100 kali pula. Sebat 2 kali, 3 kali cukup lah pengajaran kan. Dia bukan sebenarnya abadi.
Kan, nak pula lah apa kan. Ini ialah takzir. Tapi contohnya, tu contoh saya bagi Dan takzir dan jenis hukumannya banyak persamaan dengan undang-undang sivil yang diamalkan di Malaysia. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada dalam undang-undang sivil atau lebih spesifiknya undang-undang kriminal atau jenayah di Malaysia ni banyak termasuk dalam hukum takzir. Sebab yang tak boleh dilaksanakan negara kita ni ialah setakat ni hudud, potong tangan, rejam, sebatan 80 kali, 100 kali. Tetapi hukuman-hukuman lain seperti penjara, penjara, buang negeri, kerja komuniti, ini semua ada dalam undang-undang sivil kita atau kriminal kita. Maknanya dari segi undang-undang takzir ni kita dah ada dah. Mana-mana undang-undang yang dihukumkan oleh hakim kita boleh masukkan bawah kategori takzir. Jadi sekurang-kurangnya di Malaysia kita ada undang-undang takzir. Up sikit lagi kisah dengan macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kita tengok saya cerita sikit dulu. Dia baca undang-undang mesti baca sejarah. Sebabnya kita akan lebih appreciate mengapa undang-undang tu berada dalam keadaan sekarang. Okey, dulu pendek katanya nak diceritakan sebelum British datang, undang-undang land of the law ialah undang-undang syariah. Buktinya di Terengganu Batu Bersurat yang dikaji dan antaranya di tahqiqkan oleh Prof. Atas ni pada Jumaat 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303 Masih. Siapa orang Terengganu sini? Batu Bersurat ni kat mana tu? Jumpa. Terus jatuh dengan dia. Jumpa dia perang Jadi dia ada beberapa muka surat. Batu bersurat ada 4 muka surat je. Jadi salah satu dalam muka surat tu muka ketiga saja. Orang berbuat balai cara lelaki perempuan sekitar dewata maharaya jika menderita merdeka, bujang, palu 100 rotan. Dia merdeka, bukan apa, dan dia bujang. Baru satu, palu 100 rotan. Jika merdeka beristeri atau perempuan bersuami ditanam hinggakan pinggang, dihambalang dengan batu matikan. Atau apa tanya orang Terengganu? Apa maknanya kan? Ini bahasa Terengganu dulu. Jadi pendek katanya yang lain-lain tu selain daripada yang complicated tu, yang jelas kat sini, jika seorang melakukan kesalahan iaitu zina dan dia merdeka dan dia bujang, berumusan, maka palulah dia sebanyak 100 kali. Inilah kesalahan yang ditetapkan dalam ayat tadi tu, az-zaniyatu waz-zani, dan seterusnya ialah jika merdeka kepada mereka yang muhsan yang dah berkahwin, kesalahannya lebih serius. Mereka akan ditanam pinggang dan rejam. Jadi ini seawal 1303. Okey. Silakan dulu. Kiri pun tak apa. Jadi kita akan dapat jumpa dalam sejarah Melayu sebelum kedatangan British dan penjajah-penjajah yang lainnya, istilah yang dipanggil sebagai Qanun. Jadi kita akan jumpa Qanun Melaka, Qanun Pahang dan berbagai lagi Qanun. Qanun sebagai istilah perundangan dibezakan dengan istilah syariah dan fiqh. Saya beritahu tadi, perbincangan dalam kitab itu bagian besarnya dibincangkan dan diistilahkan dengan perbincangan hukum hakam yang secara khusus disebut dalam syariah dan fiqh. Saya perbincangannya bincangan fiqh dan syariah. Yang keduanya ini ialah qanun. Qanun ni boleh dikatakan dalam sekarang ni macam ini. Dia ialah istilah baru yang dipakai oleh fuqaha yang pengertiannya merujuk kepada kumpulan undang-undang yang diubah dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam sesebuah negara dan negeri. Jadi macam sekarang kita ada akta, kita ada enactment. Apa beza akta dengan enactment dulu? Akta ni digubal oleh peringkat pusat, federal, kerajaan. Akta dadah membahaya.
Tetapi enactment secara khususnya digubal oleh negeri. Enactment kesalahan jenayah syariah. Contoh. Secara umum perbezaan dia begitulah. Jadi bila sebut akta, dia akan terpakai kepada seluruh negara. Enactment biasanya dia akan pakai pada negeri-negeri saja. Itu beza. Dan konon ni ialah satu istilah yang terkenal. Jadi dia bukan semata-mata 100% hukum di dalam takrif. Dia bercampur dengan hukum adat. Sebab itu dalam Islam, dalam budaya Melayu kita ada hukum bersendi adat, adat bersendi kitabullah. Jadi akhirnya rujukannya itu kepada Al-Quran. Dan perkataan konon berasal dari perkataan Greek. Perkataan Greek. Islam dulu banyak belajar daripada kita ada Avros, Shina dan sebagainya. Mereka itu mendapat manfaat dari Greek dan ia merujuk kepada satu set of law ataupun canon, of law dan sebagainya. Dan perkataan ini juga diberi pakaian dalam bahasa Arab dengan sebutan konon atau jamaknya qawanin. Dalam penggunaan istilah undang-undang bermaksud undang-undang secara umum meliputi semua jenis cabang undang-undang sekular sekalipun. Dia dipakai di zaman Uthmaniyah sekalipun. Maknanya kalau kita cakap konon dalam zaman sekarang ni, kita cakap tentang undang-undang yang ada dalam negara kita ni. Perlembagaan persekutuan contoh. Dan itu ialah konon sebab dia bukan hanya melibatkan hukum syarak saja. Dia melibatkan banyak perkara yang sebagainya saya akan tunjuk. Ya. Jadi kita ada di zaman Melayu Melaka dulu diperkenalkan disalah hukum konon Melaka dan konon Laut Melaka. Ya, dan apa dimasukkan dalam ni? Kanun Pahang ni. Kanun Pahang boleh faham ni. Erti kanun itu hukum negeri yang besar-besar pada zaman purbakala dan turun-temurun datang sekarang. Itulah kanun namanya. Kitab Jadi itu konon. Maknanya undang-undang daripada dulu turun-temurun tu. Kalau kita baca surah Latus Salatin tu, sejarah Melayu tu ada pelbagai sejarah hukum raja-raja daripada India dan sebagainya. Itu semua dia ambil kira, akhirnya menjadi konon. Hukum konon Melaka, dia tak bertulis pada awalnya pada zaman Sultan Muzaffar. Kemudian Sultan Mahmud Shah menulis dan menjadikannya sebagai konon. Dan dalamnya apa terkandung seperti juga batu bersurat tadi pada pasal 12.3. Ini telah dimodernkan lah. Dia tak pakai 12.3. Adapun akan hukum orang menuduh zina itu pada hukum Allah didera 80 kali deranya. Faham? Jikalau pada hukum kanun didera denda 10 tahil. Dalam kanun ni dia kata 10 tahil, tapi kalau dalam Quran sebenarnya hukumannya ialah didera 80 kali. Pasal 40.2 bermula hukum liwat dan menyertai binatang seperti hukum zina juga. Maknanya dinyatakan pada zaman tu lagi, maknanya kesalahan liwat itu hukumnya dari segi fiqh sama dengan zina. Jikalau tiada setubuh sehingga peluk cium saja ditakzirkan oleh hakim, bukan dimah zina. Jadi dia ditakzirkan sebab syarat zina tu sangat berat. Perbuatan tu mesti komplit dan disaksikan oleh orang. Jadi kalau tak ada muka dimah je, dia tak boleh kena hudud, dia kena takzir. Takzir tadi saya beritahu macam-macam kan. Teguran boleh, penjara boleh, sebat boleh, apa-apa pun boleh. Selagi mana kadarnya, proportionality dia tu sesuai dengan dia punya crime. Yang seterusnya bermula dihukum zina dengan ikrar. Kita bincang tadi, zina pengakuan di zaman Rasulullah dulu biasanya dengan ikrar, pengakuan dia sendiri. Boleh ikrar, tapi kalau dia tak ikrar, dia tak mengaku, atau dengan 4 orang saksi. 4 orang saksi pun boleh. Yang merdeka, ni dia cerita, melihat orang zina itu seperti celup masuk ke pencelukan, ataupun maknanya macam orang kata ni lah, istilah ulama selalu guna tempat celak tu masuk ke dalam bekas celak ni. Bermula jika 2 orang saksi berkata dia 4 orang ni, kami melihat zina dari satu penjuru. 2 orang lagi berkata kami melihat dari satu penjuru. 2 orang sini, 2 orang sana. Maka tiada sabit, sebab dia tak melihat. Jadi tempat yang sama untuk memastikan bahawa kejadian itu benar-benar berlaku. Pada hukum zina itu hendak sekata keempatnya saksi itu maka sabit pada hukum zina. Ini berlaku pada zaman
Sayyidina Umar apabila ada 4 orang datang dan mengatakan mereka menjadi saksi bahawa melihat satu perbuatan zina. Mari saksi 4 orang. Datang 3 orang. Nampak? Sah, nampak. Nampak 3 orang. Yang keempat ni dia tak confirm. Sebab dia tak berani cakap sebab sudut dia tu sudut sukar. Dia tak pasti. Memang jadi ketak. Jadi last sekali apa berlaku? Tak sabit. Sebab 3 orang saja. Seorang lagi kata tak cukup. Jadi apa yang berlaku kepada 3 orang lagi? 80 bais batal. Sebab syarat kesaksiannya berat. Kalau dia nak tuduh tu dia kena patutnya bincang lah kok. Okey. Contohnya lah. Jadi dia dah jadi tuduhan zina. Sebab apa berat zina ni? Dia kes yang berat. Saya bincang dengan orang semua, mungkin kurang faham kenapa. Tapi basically 4 orang saksi ni, keadaannya zina ni, hukuman itu ini zina untuk menghalang kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya di barat zina open ni biasalah kan. Kata kat 4 orang kalau cerita porno tu 5 juta orang pun boleh kan. Jadi maknanya dalam keadaan masyarakat dan kebejatan moral yang sebegitu, nak cari 4 orang saksi ni tak susah. Itu tujuannya supaya orang tak bebas melakukan kesalahan zina secara terbuka sehingga tidak ada sebarang hukuman. Dan hukuman tu memang deterrent untuk keadaan masyarakat tak jadi macam tu. Sebab itu dalam kesalahan zina, kalau dia private, kata apa yang berlaku dalam pintu rumah orang tu, satu rumah ada sahabat nak panjat, tak jasus, nak mengintai tak boleh, itu dilarang, biarkan je. Maknanya kalau dalam hukum dah jadi pun balik. Maknanya untuk bukan Islam ni nak menghukum, untuk ni bukan nak menghukum sangat, dia untuk tadi kemaslahatan umum dalam keadaan 4 orang saksi tu apabila kesalahan dan terjadi kesalahan. Kita pun tak tahu in future. Memang perkara ni di barat dah lumrah sekarang di masyarakat kita. Jadi mungkin undang-undang itu universal dan berlaku. Mungkin kita tak memahami. Itu kita simpan sebagai keyakinan kita kepada Allah. Okey? Baru sampai British bila nak sampai zaman sekarang. Contoh hukuman jenayah. Ni Qanun Pahang. Ni kajian daripada Ustaz Dr. Abdul Halim Muhammadi, pimpinan kita juga. Ustaz ni memang rajin. Dia rajin pergi London. Sebabnya dulu saya belajar sana, kerja saya jumpa dia, bawa dia jalan dan sebagainya. Dia pergi ke tempat-tempat di mana ada banyak manuskrip. Dia pergi di tempat ni, satu tempat ni Royal Asiatic Society untuk mencari manuskrip Qanun Pahang supaya dapat diselaraskan dengan manuskrip yang disimpan di Museum Pahang di Pekan. Jadi dia dah matchkan dan dia dah buat kajian. Inilah dia hukum Qanun Pahang. Jadi sama juga tadi lebih kurang dengan Melaka. Dulu kalau tuan-tuan berada pada tahun 1592 di negeri Pahang, inilah hukumnya. Bermula yang atas tu banyak sikit. Beri pada menyatakan hukum kisah kepada segala anggota, tapi tidak harus potong kanan dengan kiri. Kan kalau kanan yang kena potong, yang kisah dah kiri pula. Macam itulah. Maknanya dia kena balas tu as it is. Beri pada menyatakan hukum zina, sama juga. Ada muhsan, ada ghair muhsan. Hukum maki orang haram zina. Apa tu? Qazaf tu. Kan? Dia zina. Yang kedua tu kalau mengatakan orang berzina pun haram hukumnya. Beri menyatakan orang minum arak, mencuri, hukum nyamun, hukum. Jadi pendek ceritanya tuan-tuan, apa yang kita bincang tadi tu ada dalam Qanun Pahang. Jadi Qanun Pahang ni diamalkan juga bukan di negeri Pahang saja rupanya. Juga diamalkan di Perak, di Johor, dan kemudian negeri-negeri lain ada konunnya. Bila ada konunnya, ada institusi yang menjalankan pengadilan dan penghukumannya. Dalam konteks itu dikatakan bahawa telah ada mahkamah syariahnya sendiri berdasarkan zaman Melayu Melaka dan juga kemudiannya. Berapa minit lagi Ustaz? 30 minit? Kamu lah. Nampak tak ada air juga. Undang-undang Islam waktu zaman British lepas kemerdekaan. Okey.
Sekarang kita cakap bila British dah datang. Sebab kebanyakan mahkamah-mahkamah syariah ini semua satu persatu enactment undang-undang ni telah tidak diamalkan atau telah terhapus apabila penjajah datang. Dan penjajah yang paling sistematik sekali ialah British. Sehingga ada kawan saya cakap, kamu untung bah dijajah oleh British, kami dijajah oleh Belanda. Rugi. Dia kata rugi dijajah Belanda. Dia kata dijajah British bagus. Ada railway punya kemudahan pembangunan dan sebagainya. Dijajah Belanda habis semua railway. Tak ada apa yang tinggal. Tak buat pembangunan pun. Jadi kita dari segi itu, sumbangan besar British kepada kita ialah undang-undang, memperkenalkan undang-undang. Dan dia memperkenalkan undang-undang. Kalau kita baca sejarah balik, kita lihat bagaimana apabila mula perjanjian Makau dan apabila perjanjian 1864, perjanjian Negeri Melayu Bersekutu 1909, nombor 27 dan sebagainya, mula sultan kita hilang kuasa. Kuasa dia sebelum tu dalam kanun, kuasa mutlak dia tu untuk menjatuhkan hukuman, pengampunan dan sebagainya. Tetapi kuasa tu hilang apabila datangnya British membawa masuk residen. Dan residen itu digunakan untuk mengubah undang-undang. Tapi dia pandai. Dia pandai, itu ramai pelajar di sana. This baru pula tentu. Jadi dia pandai menipu. Jadi apa yang dibuat ialah presiden ni menggunakan kuasa untuk menjalankan dan mengubah undang-undang, termasuklah undang-undang berkaitan dengan orang-orang Islam dan juga mahkamah syariah dan konon-konon yang sedia ada. Walaupun akhirnya yang disimpan untuk kuasa tuanku hal-hal ehwal agama Islam, British taksir. Adat istiadat, British taksir. Tetapi sebenarnya semua dia tukar dan ubah. Jadi kes-kes yang sebelum ni dibicarakan dalam mahkamah tadi tu, konon syariah sebagainya sekian lama, dibicarakan oleh hakim-hakim dari London. Dia orang datang dari residen sebagainya, bicara kes. Adalah satu kes ni, Ramah Latun. Terkenal lah sebenarnya undang, senang nak ingat, Ramah Latun. Kes paling susah nak ingat, kes Cina. Kan? Kes Cina bayang ingat, nama dia panjang. Jadi kes Ramah Latun senang ingat bahawa undang-undang Islam bukanlah undang-undang yang asing, bahkan merupakan undang-undang tempatan. Walau bagaimanapun disebabkan penerimaan undang-undang Inggeris, maka undang-undang Islam sudah tidak menjadi undang-undang Islam di tanah Melayu. British ni dia buat keputusan mahkamah, semua dia tulis, dia catat supaya dia direkod. Sebab itu semua manuskrip kita dia angkut balik. Dia nak catatan dia tulis. Jadi dia tulis kat situ, betul lah dulu sebelum aku datang undang-undang Islam berkuasa di negara ni. Sekarang British dah datang, tak pakai lagi lah undang-undang Islam, kita pakai undang-undang British lah. Faham? Itulah dibuat dari mesej dalam kes-kesnya. Pengenalan undang-undang ataupun kesalahan-kesalahan orang Islam, memang dipanggil undang-undang ni Muhammadan Offences Laws, dibuat. Ini nama undang-undang dia. Sebab ni dia apa, dia cakap okey, ini undang-undang untuk orang Islam, untuk orang Muhammadan atau Muhammadiyah ni, orang Islam ni, undang-undang dia ni kita buat. Undang-undang yang lain ni meliputi jenayah, ini untuk semua orang terpakai. Itu menyediakan foundation untuk undang-undang dan sistem yang kita ada sekarang. Orang Islam undang-undang lain, yang masyarakat umum ni, termasuk orang Islam dan bukan Islam ni, kita pakai different set of law. Okey. Tadi ini sejarah ni, pendekatan sejarah ni kan. Pada tahun 1937. Okey. Kesalahan di bawah pemerintahan British. Tadi ada konon semua ada. Qazaf, Benjam semua ada. Kegagalan menghadiri solat Jumaat. Contohnya. Ini contoh-contoh kesalahan. Jadi tak hadir solat Jumaat, salah. Jadi kalau masa dulu zaman British jumpa dekat Tesco ke, JJ ke, waktu sembahyang Jumaat, lelaki tangkap dia kerana dia tidak menghadiri solat Jumaat. Contoh kegagalan menghantar anak-anak ke kelas pengajian Quran, melarikan wanita dari jagaan penjaga, zina dan khalwat, sumbang mahram, zina antara dua orang yang telah bercerai, menjual makanan pada bulan Ramadan, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, penerbitan. Jadi undang-undang tu cater kepada kesalahan ni.
Tetapi hukumannya tidak lagi hukuman seperti dalam konon British datang. Jumlah hukuman maksimum juga tidak lebih 5 tahun. Dah tak boleh dah. Tak boleh dah. Sekarang British dah letak limit. Paling tinggi kamu boleh berhukum di kalangan orang Islam, hukum kamu 5 tahun. Iaitu sumbang mahram. Yang terendah tadi tak main Jumaat RM5 je. RM5 zaman tu RM5 je. Mahkamah Magistrate, apa mahkamah yang ada? Mahkamah Magistrate. Mahkamah Magistrate ni pengenalan British lah. Dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang paling tinggi lah. Mahkamah Penghulu, ni command sikit. Dan yang paling di bawah, Mahkamah Kodi akan membicarakan kes-kes di bawahnya yang tersebut. Jadi 4 mahkamah ni ada pada zaman British. Yang diturunkan darjatnya ialah Mahkamah Kodi tu. Jadi hinggalah pada satu tahap Mahkamah Syariah tu dah tak masuk langsung dalam ranking mahkamah-mahkamah yang ada di negara ni. Jadi dia paling tinggi. British datang, dia letak bawah sekali. Kemudian nak merdeka atau hilang langsung. Uyup terus, tak ada Mahkamah Syariah. Tetapi enactment pentadbiran Undang-Undang Islam Selangor 1952, sebelum merdeka tu 1952, ada satu usaha untuk mengumpul balik. Dia dah sedar ni, maknanya ada usaha kita guna buat kumpul semua kesalahan-kesalahan dalam Mahkamah Kodi apa semua ni, kita kumpul bawah satu enactment. Yang Muhammadan tadi tu British buat, tapi sekarang kita kumpul sekali. Akhirnya wujud satu enactment Undang-Undang Pentadbiran Undang-Undang Islam Selangor 1952. Ini yang pertama. Enactment ni ialah ibu kepada enactment pentadbiran Islam yang ada sekarang 1952. Jadi dalam itu antara lain kalau kita tengok enactment pentadbiran Islam ni apa? Dia akan nyatakan siapa ketua negara, ketua agama Islam. Siapa mufti, macam mana nak lantik mufti. Lepas tu macam mana mahkamah syariah, macam mana nak lantik hakim. Itu dia kaedah-kaedah. Dan dalam tu akan ada enactment bidang kesalahan syariah. Puan-puan faham 1950. Okay, so di zaman British, pendek kata dia, British telah menukar dan juga memperkenalkan undang-undang yang dipanggil sebagai undang-undang sivil, jenayah dan sebagainya. Dan pada tahun 1956 diperkenalkan sebelum dia pergi balik kepada negara dia, kembali ke tempat asalnya. 1956 dia tinggalkan sesuatu, iaitu Akta Sivil 1956, di mana dengan peninggalan Better, British kata semua undang-undang yang tinggal di negara ini adalah terpakai. 1956 dia meninggalkan kita, tetapi semua undang-undang yang diciptakan termasuk ni kanun keseksaan ni kekal diamalkan. Sampailah sekarang kita punya judge, kita punya lawyer, sistem perundangan kita mengikut berkiblatkan British. Itulah punca letak asal kedudukan, atau seperti kata guru saya, begitulah gara-garanya. Okay? Dan ada satu lagi creation dia yang terhebat, itulah dipanggil sebagai perlembagaan persekutuan ataupun Federal Constitution. Kita bayar Suruhanjaya RIN dan sebagainya itu tujuannya nak memastikan bahawa Malaysia ini apabila dia dah tak ada, diperintah dengan baik berdasarkan suatu undang-undang, satu konun, satu framework yang dipanggil sebagai perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan, Constitution, Federal Constitution. Dia kata apa? Saya baca Dia kalau Constitution ni, dia ada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tetapi kalau ada perdebatan dan pertikaian tentang makna perkataan-perkataan tertentu, sila rujuk bahasa Inggeris. Sebab perbicaraan di Mahkamah Persekutuan semua bahasa Inggeris. Tak ada di Mahkamah bahasa Melayu. Okey. Saya baca Dia katakan bahawa di sini artikel 4. Dia mengatakan beberapa perkara lah, tapi yang pentingnya dia mengatakan di sini artikel 4. Sebab ini ada dia punya syarah.
This constitution is the supreme law of the federation, and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this constitution shall, to the extent of the inconsistency, be void. Jadi, pusing kau mana ke, enactment ke, budu ke apa Dewan Negeri, baca ni, this constitution is the supreme law. Dia ialah undang-undang tertinggi. Jadi, kalau tanya kapal sing, ini jawapannya. Memang dia kena katakan, perlembagaan undang-undang tertinggi. Tak percaya, jom challenge masuk mahkamah. Kurang macam itulah, dia kata masa dia hidup tu. Saya tambah tu jadi dia kata macam tu, sebab memang itulah tujuannya. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. Semua kena rujuk perlembagaan kalau di Malaysia. Dan saya nak pergi kepada kita punya perbincangan pada hari ini. Bila kita bincang tentang saya mudahkan. Kita nak bincang tentang struktur undang-undang kita sekarang, sebab masalah utama tidak boleh berjalannya hudud ini ialah kerana pertindihan atau pertentangan bidang kuasa. Negeri nak buat tapi persekutuan tak bagi, kerajaan tak bagi. Macam tu lebih kurang. Jadi siapa yang betul? Kerajaan ke negeri? Negeri ke kerajaan? Apa perlembagaan kata tentang ni? Perlembagaan kata macam ni. Lepas daripada Merdeka, kita dah ada Constitution, kita ada apa yang dipanggil sebagai konsep federalism. Kita ialah sebuah federation, persekutuan. Siapa yang bergabung dengan kita? Orang Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura sekejap. Jadi untuk semua yang bergabung ni ada beberapa syarat tertentu. Negeri bergabung ada undang-undang yang kamu boleh buat sendiri. Apa dia yang kamu boleh buat sendiri? Ni, senarai dua, senarai negeri. Dia ada senarai dia. Senarai ni berasal daripada ni, penat ni kalau tengok perlembagaan persekutuan ni, nak kena tengok nombor. Saya tak penat, tuan tak penat. Dia artikel 74. Cetak. Macam ni tuan-tuan, kat mahkamah macam ni. Kejap tengok, tengok boring kat mahkamah. Dia kata apa? Ni. Dia part khas Part khas ini iaitu part 6, relations between the federation and the states. Dia kata dia ada beberapa section. Saya baca section 74. Ini penting section 74 ni. Subject matter of federal and state law. 74.1. Without prejudice to any power to make laws conferred on it by any other article, Parliament may make laws with respect to any of the matters enumerated in the federal list or the concurrent list. Dia kat belakang pelbagai persekutuan tu ada list, ada jadual. Jadi jadual tu satu, ada 3 untuk konteks federal dengan negeri. Jadual nombor 1, jadual nombor 2, ada sampai 9 jadual. Dalam jadual tu ada list pula. Jadi dia kata yang parlimen, yang federal, kerajaan yang boleh buat gini. List dia, list nombor 1. Yang kita nak tengok sekarang ni list nombor 2. Dia kata tu parlimen, peringkat pusat, peringkat negeri macam mana? Raja, sultan, ketua negeri, dia mesti nak boleh buat undang-undang, ada Dewan Negeri. Apa yang dia boleh buat? Ni senarai 2 ni yang dia boleh buat. Senarai 2 dah ada situ. Saya cerita senarai 1 dulu. Senarai 2 dah ada situ. Senarai 1 ada lebih kurang 27 perkara. Yang pertamanya, kerajaan uruskan semua hal-hal berkaitan dengan external affairs. Negeri tak boleh pula tiba-tiba ada Wisma Putra cawangan negeri Kelantan ke Pahang. Dia tak ada. Dia tak boleh buat hubungan luar. Dia tak boleh ada diplomat sendiri, tak boleh. Dia mesti federal. Nak buat FTA, TPPA tak boleh. Negeri tak boleh pandai buat sendiri. Dia mesti federal. Defense, senjata, kecuali negeri Johor. Tapi negeri lain boleh. Ada tak boleh. Dia tak boleh buat senjata sendiri, apa tak boleh. Defense mesti federal. Internal security, police, prison, preventive detention, intelligence service, kan? Tak boleh. Negeri tak boleh buat. Ini hak kerajaan negeri pusat. Tak boleh ada. Seterusnya, civil dan criminal law. Yang buat undang-undang di peringkat
sipil dan juga kriminal ni mesti tingkat pusat. Sebab itu bila dia buat undang-undang, dia ada misalnya ni, kanun keseksaan. Semua jenayah-jenayah berat dalam ni. Kanun keseksaan. Dadah ke, rokok ke, bunuh ke, penal code, semua ada. Jadi ini bidang kuasa kerajaan pusat. Hang jangan pandai-pandai nak usir. Hang nak potong tangan, hang nak buat apa-apa, pastikan tak bertentangan dengan ni. Itu lawyer-lawyer constitution akan cakap lah. Macam tu lah kalau di kalangan Islam biasanya. Okey. Tu antara list je lah, banyak lah tuan-tuan tengok. Belilah sendiri ada constitution. Yang negeri boleh buat ni, kecuali mengenai wilayah persekutuan dan Labuan Putrajaya. Kecuali tiga negeri ni sekarang milik siapa? Di bawah jajahan takluk siapa? Kerajaan Barisan Nasional. Betul. Persekutuan tak? Betul kan? Hukuman syarak melainkan tiga negeri. Tiga negeri federal boleh buat undang-undang. Hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi yang menganut agama Islam, negeri boleh buat. Apa je? Semua tu. Hukum syarak, tidak ni, berwasiat, faraid, tunang kahwin, pecah tanah, uruskan zakat, fitrah, baitul mal, semua boleh. Dan negeri juga boleh pewujudan dan penghukuman kesalahan dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu. Tadi tu yang ada enactment tu, orang tak pergi semayang, orang berpakaian seperti lelaki atau perempuan, tak pergi solat tarawih, tak pergi buka, tak pergi ke kedai makan pada bulan Ramadan, tu semua boleh. Kecuali gitu, berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. List tadi tu yang saya baca tadi tu, persekutuan tadi dia kata kriminal dia punya. Jangan usik. Benda ni nampak macam simple, tapi itulah yang digaduhkan sekarang ni. Pasal list kan. Ni list saya, kamu tak boleh baca. Ni list kamu simpan. Tapi dia ada list ketiga namanya concurrent list. Itu boleh. Contoh concurrent list apa yang terbaru ni bergaduh lagi. Pasal air di Negeri Selangor. Itu concurrent list. Sebelumnya bukan, tapi pindaan 2005 Perlembagaan menyatakan bahawa isu air di negeri dan pusat boleh kautin. Bincang ada tu. Itu yang bila Menteri Kesihatan kata pusat cuba merampas kedaulatan negeri Selangor. Ini tu macam keras, tapi dari segi legal dia ada standing. Sebab kedaulatan negeri termasuk tanah, agama dan hutan-hutan dia semua, tu kedaulatan negeri dia. Kan, lagipun dia dah bagi wilayah persekutuan, dia dah bagi Putrajaya. Contoh lah kan, Selangor. Okey. Jadi negeri kalau macam Malaysia kita mungkin tak nampak, tapi kalau macam di US misalnya, negeri tu sangat berkuasa dan memang mereka decentralized, mereka tak berapa suka sangat pun kerajaan federal ni. Dia very decentralized, dia boleh buat undang-undang sendiri. Sebab itu homoseksual kat negeri ni okey. Kat negara ni, negeri ni tak boleh dalam 50 negeri dia tu. Dan dia agak independent dari konteks tu. Walaupun dia ada yang mengikat dia, tapi kita lebih ketat dalam konteks kita sebab federal mempunyai kuasa yang lebih besar daripada negeri. Negeri kuasa dia sikit je. Dia kalau pusing kita ni marah tu. Kan? Jadi ada lagi satu yang penting. Tadi Perlembagaan Persekutuan, action ni, jadual ni. Isu pertama tadi yang tuan-tuan kena tahu sebab apa jadi pertikaian negeri Kelantan tak boleh, Terengganu tak boleh laksanakan hudud tadi ialah kerana ni dia tak termasuk dalam list benda yang dia boleh buat. List tu federal punya. Jadi the final call pada federal. Federal kata tak nak buat lah. Yang keduanya ialah Akta 355. Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Dipendekkan ceritanya, seksyen 2 dia kata Mahkamah Syariah mempunyai kuasa satu dalam negerinya sahaja. Jenayah kalau di negeri Selangor, contoh-contoh ya fatwa je lah, fatwa lah, tak payah bagi benda lain, itu jenayah fatwa. Selangor fatwa rokok kata haram, negeri lain tak haram. Jadi di peringkat negeri memang berbeza-beza. Satu fatwa, yang keduanya enactment jenayah syariah. Hukumannya, bentuknya ada perbezaan sedikit. Ada yang kata negeri ini kata liwat tak boleh, ada yang kata zina, ada yang kata ni. Jadi dia berbeza. Tapi yang pentingnya dia pakai negeri dia je. Kalau di negeri Selangor, kan, kamu buat kesalahan di negeri Selangor, hukumannya katalah penjara 2 tahun. Tapi negeri lain penjara 1 tahun.
kamu tak boleh guna undang-undang negeri ini untuk hukum orang di negeri lain. Simple macam ni lah. Sebab itu ada masalah jurisdiction, ada masalah bidang kuasa. Orang buat jenayah di Johor, zina di Johor, kamu tangkap dia di Selangor, kamu nak dakwa di Selangor, boleh tak? Tak boleh. Tapi beza kalau mencuri di Johor, boleh dakwa ke Selangor? Boleh, sebab dia federal. Sebab itu jenayah syariah hanya mengikut negeri tersebut. Kan? Sebab itu dulu ESQ haram, tak boleh di wilayah. Dia pergi sebelahnya Selangor, Ampang Selangor. Tak salah. Sebabnya dia berbeza jurisdiction. Okey. Dan yang pertama tu, yang kedua dia terpakai hanya untuk orang Islam saja. Orang Islam je. Orang bukan Islam tak boleh. Kita tak boleh hukum orang bukan Islam berdasarkan peraturan sedia ada. Sebab undang-undang ni kata kamu hanya boleh hukum mahkamah syariah orang Islam saja. Kalau berzina contohnya, lelaki dengan perempuan, lelaki tu injak bukan Islam, lepas saja. Sebab zina dalam kesalahan penakut, bukan kesalahan. Ada pernah dengar orang kena penjara sebab zina? Ada trik tak ada? Okey. Dengan syarat, okey, itu yang kedua. Yang seterusnya ialah dengan syarat lagi satu bahawa dia dipanggil. Dia atas ni 356, tapi nak senang ingat jadikan dia 356. Dia 355, jadikan dia 356. Sebab apa? Semua kesalahan hudud yang saya sebut tadi sebat tu, paling rendah berapa tadi hudud sebat? 40. 80 ada 100. Dalam undang-undang jenayah kita, enactment jenayah syariah, paling tinggi boleh sebat berapa kali? 6 kali. 356. 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Confirm tak boleh laksanakan hudud seperti yang ditentukan Al-Quran. Sebab apa? Walaupun ada hukuman zina, ada hukuman qazaf, tapi bila tamu hukuman, kamu didapati bersalah, hukuman sebat 6 kali. 6 kali ini dah kira takzir, dia bukan kira hudud. Jadi pelaksanaan terbesarnya ialah antara lain, Mahkamah Syariah tak ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman lebih daripada 356 tadi. Dia tak boleh jatuhkan hukuman penjara 4 tahun. Dia tak boleh sebat. Sebat lah basically. Orang nak sebat je lah. Sebat kalau 6 kali ni memang tak ikut syarak lah. Paling kurang nak 40 kali, 80 kali, 100 lah senang. Dalam minta 100 terus kan. Jadi semua yang bawah terlepas. Itu yang sedang diusulkan sekarang. Jadi ini penghalang. Nak kata hudud tak ada, tak boleh dilaksanakan betul. Sebab istilah hudud yang sempurna, satu kesalahan. Kalau kata tak nak laksanakan 77, nak satu je. Yang paling rendah, minum arak. Senang pun senang nak buktikan kan. Minum arak, ada saksi 2 orang, dah tangkap. Mengaku, cakap tika. Mengaku pula minum arak. Lepas tu, apa kita nak buat dengan dia? Kan? Nak sebat 40 kali, tak boleh. Dan kena jatuhkan hukuman. Jadi hukuman tu pun takzir kerja komuniti. Itulah akhirnya. Jadi kalau kita misalnya dalam keadaan ini, itulah yang kita berlaku. Hukum takzir tadi dah ada, tapi hudud tak boleh laksana. Hakim dia nak hebat macam mana nak buat hudud pun tak boleh. Dia kena hukum ikut 356. Kalau dia terlebih, dia yang kena hebat nanti. Maknanya tak boleh, memang tak boleh dibenarkan. Jadi inilah hujah yang digunakan oleh misalnya kerajaan persekutuan. Sebab itu ada rimak, saya nak tunjuk dalam tu, Nazri Aziz, Menteri, Bekas Menteri Undang, kita apa bincang-bincang masa hudud ni? Stupid. Dia cakap stupid. Sebab apa? Orang bodoh je bincang masa hudud. Dia cakap, kamu pernah tengok Mahkamah Syariah bincang tentang orang potong tangan? Pendek kata, dia tahu semua halangan itu takkan boleh dibuat dalam keadaan sekarang untuk melaksanakan hudud. Jadi dia kata siapa yang bincang tentang hudud, itu tak ada kira. Tak apa tanya dia. Dia memang macam tu kan, dia tak kira. Tapi itu mentaliti yang ada. Sebab law tu, dia dulu jadi Menteri Undang-Undang kan. Kesalahan di bawah enactment atau Akta Jenayah Syariah. Ini contoh tadi lah. Undang-Undang Keluarga. Ini undang-undang kita ada. Dia berkait betul tak? Undang-Undang Keluarga Islam satu. Ada kat jenayah dia. Undang-Undang Keterangan.
Dia yang induk dia ni, undang-undang kesalahan jenayah syariah yang bawah ni. Tapi dia mesti ada tata cara dan keterangan. Nak bagi keterangan macam mana, tata cara apa? Nak sebat macam mana, tata cara nak laksanakan hukuman, nak laksanakan tangkapan, tu semua tu. Dalam undang-undang sipil atau kriminal dipanggil Criminal Procedure Code. Kalau tak, sebab itu kalau kita bagi contoh, misalnya contoh, pergi demo kan, dia tangkap, apa prosedur dia? Bawa dia pergi ke lokal. Sesat, oh tak cukup 1 hari lah, kita nak lanjutkan tahanan dia ni, kena bawa pergi jumpa magistrate. Apasal aku nak tahan dia lebih daripada 1 hari? Banyak lagi tak tanya ni, kita tak dapat bukti. Okey, tahan 3 hari saya pergi remand. Itu prosedur. Kalau salah prosedur, tak bawa pergi magistrate, lawyer dia datang, dia tak bawa pergi magistrate, dan tu juga cekor. Sebab tak mengikut prosedur. Dia orang boleh lepas jenayah banyak sebab prosedur. Salah prosedur, tak isi orang betul. Lepas. Itu ada kawan saya, seorang pendakwa raya, perempuan. Dia banyak sangat handle kes, kasi dia berhenti. Sebab dia kata banyak kes rogol yang dia handle, semua tak kena sabit dakwa. Sebab penyiasatan tak lengkap. Jadi lepas, ramai penjenayah lepas. Okey? Kesalahan di bawah enactment atau jenayah syariah. Ini bentuk-bentuk kesalahan. Ada 6 bentuk kesalahan sekarang ni dalam jenayah syariah sedia ada. 6 kategori dia. Kesalahan berhubung akidah. Ini pemujaan, takfir, tidak mengaku Islam. Ada juga. Sebab undang-undang Islam hanya terpakai kepada orang Islam. Orang nak hukum dia, dia orang Islam dia. Tiba-tiba tangkap dia. Saya bukan orang Islam. Itu kes Ayah Pin. Aku bukan orang Islam, dia kata. Saya bukan Islam. Fatwa kata aku bukan Islam, aku sesat. Kamu tak boleh hukum aku. Kamu hanya boleh hukum orang Islam je. Aku dah sesat. Aku bukan Islam. Jadi undang-undang tu tak terpakai pada aku. Itu contoh. Dan akidah Ayah Pin. Ni Rasul Melayu. Rasul Melayu tak nak keluar tak lama lagi. Dia dah kahak. Dia dah kena, ni apa ni? Teknologi ke? Hukuman je. Tak bisa. Okey, seterusnya kesalahan berhubung sedia agama. Kesalahan berhubung rukun Islam. Jadi mempersedia Quran hadis. Seterusnya ni arak, judi, tidak sopan. Kesalahan berhubung kesejahteraan orang lain. Kesalahan memujuk lari perempuan suami, menghasut suami isteri bercerai. Dalam undang-undang kriminal, zina tak ada, tapi kesalahannya ada. Itu pun dia nak hapuskan. Maknanya kalau kata seorang lelaki menghasut atau memujuk seorang wanita yang berkahwin dan mengadakan hubungan dengan dia, yang tentang hubungan luar nikah tu tak kena. Yang kena tu sebab menghasut dan melarikan wanita tersebut. Hak tu kena. Yang benda tu tak kena, tapi menghasut tu kena. Itu ada undang-undang dia. Okey, sabar je lah. Maksudnya kesalahan pelbagai, memberikan anak kepada orang Islam, ini termasuk kesalahan pelbagai. Dan juga qazaf. Qazaf diletakkan sebagai kesalahan yang pelbagai sebab dia tak tahu dia letak mana. Jadi dia letak situ. Penyalahgunaan tanda halal. Letak halal dia masuk. Kesalahan pelbagai. Dan akhirnya ada tu kesalahan seksual. Sebab Islam ni dia sangat mementingkan penjagaan tadi, pencegahan, dan yang kita belajar tadi tentang zina, la taqrabuz zina tu, jangan menghampiri zina. Kau kata pintu tu, penjaga pintu yang saya kata nak menjalankan daripada had tu, dia kat situ, dia duduk. Islam melarang kita daripada menghampiri dia pun. Jadi dia meletakkan halangan tu banyak supaya orang tak menghampirinya. Sebab itu kesalahan seksual. Ada juga saya tulis masa saya pergi enactment undang-undang Islam ni. Kesalahan seksual dan salah laku moral ni memang banyak. Dan Islam paling kurang ada 10 saya sebut sini. Persetubuhan luar nikah memang kesalahan seksual, salah. Sumbang mahram, salah, cumanya berat. Liwat atau musahakah ataupun lesbian, pun kena juga, hubungan sejenis. Pelacuran, pelacur kena. Persediaan persetubuhan luar nikah, bukan dimak. Khalwat, ini kesalahan yang paling famous lah, khalwat. Perbuatan tidak sopan. Perbuatan tak sopan.
perucahan di tempat awam. Biasanya macam itulah kan. Tiba di jalan tak pakai apa dekat pintu raya tu. Itu termasuk perbuatan tidak sopan. Muncikari, tahu muncikari apa? Muncikari ni ialah ibu ayam atau bapa ayam yang jadi middleman atau middle person yang trade ni atau run bottles. Ini ialah muncikari. Dia tu pun boleh dapat bersalah. Dan ni pondan atau transgender. Yang kes baru ni kan, dia pada pembedahan orang sebagainya. Lelaki yang terperangkap dalam jasad wanita ni, jadi dia pun melakukan kesalahan kerana cross dressing, kesalahan dia. Jadi kesalahan ni yang pelaku tertentu tak suka. Cakap this is my private life. Ini kesalahan moral. Undang-undang bukan untuk menghukum kesalahan moral. Moral is your private life. Jadi homoseksual ke apa jangan. Kalau kesalahan ni umum saja kamu boleh hukum aku. Jadi nak minum arak ke, nak pergi kelab malam ke, nak berhalwat ke, nak pakai tak ada benang ke di tengah public, tu semua my private life. Doesn't concern you. Jadi itu yang berlaku dalam penentangan terhadap tangkapan di Zouk dulu di kelab malam. Jadi pada dia itu private life. Jadi mereka yang menentang undang-undang Islam ni biasanya selain daripada hukuman yang keras tu, yang mereka tak nak juga ialah nothing to do with moral. Jangan ada apa-apa hukuman moral pada kami. Kita tak nak hukuman moral. Kita pun boleh lain. Itulah. Okey. Ni halangan pelaksanaan. Saya nak masuk dalam bab terakhir tadi. Saya dah cerita panjang dari zaman British tadi. Masa tinggal 5 minit. Saya nak tunjuk slide. Saya dulu tak slide. Ini bukan slide saya. Saya nak tunjuk slide asal ni saya punya. Saya tak tahu saya simpan ke tak. Oh, tak ada nampak. Slide daripada Datuk Taqiyuddin. Iaitu pengurusi jawatankuasa teknikal pelaksanaan undang-undang di negeri Kelantan. Macam mana nak besar ni? Saya cubalah dia. Orang kata datang ke F5. Okey. Jadi ini halangan-halangannya. Tolong.